6.03 pagi. Zah dan Obi bukan lagi berdua, sekarang bertiga sudah. Memandangkan kami sudah singkirkan sementara Abang Long. Oh ya, betul, bukan Abang Long. Okey. Kita Ini hantar kita wow. Kita bawa Along. Bukan sebarang Along, tapi Along dari Jebat. Dia mau tolong, Iya, dia mau tolong kita. Okey. Selamat datang Abang Jebat. Ya, selamat datang. Alamak. Kita datang sini, wis. Sejuk ni. Sejuk. Okey, kita ucapkan selamat datang kepada pengasas Pengasas ya bang? Ya. Pengasas kepada Jebat.net Community. Okey, satu komuniti yang suka mengambil gambar orang-orang di jalan-jalanan dan juga secara profesional lah. Betul. Dengan tagline mereka yang cukup menarik sekali, aku bukan peneraka ya bang. Ya. Wow. Mungkin abang boleh cerita lah sebagai pengenalan dengan apa yang Jebat.net buat sebenarnya. Kalau budak tu dia sudah boleh berlari lah kan. Dia boleh berlari sudah jauh. Jadi pengalaman dan banyak orang yang abang Jebat jumpa. So jadi salah satu yang Jebat.net buat adalah kita duduk di bawah satu rumpun fotografi ni di atas dasar minat. Jadi niat saya tu supaya orang-orang yang mempunyai hobi ni kita hormati orang yang ada kerjaya dalam fotografi, okay? Orang-orang yang ada studio, orang-orang wartawan, kita kena hormat. Jadi itu salah satu cara saya sampaikan perjuangan dalam Jebat.net. Dalam kita minat tu kita kena tahu juga ada orang lain pun pegang kamera, ada orang lain pun mampu beli kamera yang mahal. Jadi itu salah satu yang diperjuangkan dalam Jebat.net. Selain daripada kita berkongsi pengalaman, sharing, teknikal, semua tentang kamera dan juga foto lah. Mungkin abang boleh cerita sikit sejarahnya, macam mana bila yang mula-mula abang bukan satu community network group ni? Ya, kalau ikut sejarah memang pada mulanya memang tidak terfikir untuk buat Jebat.net ni satu community Yang besar. yang besar ya, yang punya ramai kawan. Alhamdulillah bagi saya itu Allah juga segala-galanya lah yang menyebabkan menggerakkan hati untuk terima Jebat.net ini sebagai sahabat. Bukan saja di Sabah tapi di Semenanjung, dan kemudian kami pun sudah akan ke Jakarta bulan 12 ni. Itu untuk kali kedua lah selepas Brunei. Jadi mulanya hanya satu website kecil, satu portal kecil. Jadi kami kongsi gambar di situ. Masa tu FB pun mula hangat juga. Jadi dia orang kongsi dan kami komen. Jadi lama-lama kawan-kawan yang rajin berkongsi ni, kami mula buat satu perjumpaan lah. Jumpa secara tidak rasmi, kami jumpa di kedai kopi, kami panggil Titi. Tea time pun boleh, teh tarik pun boleh, transfer teknologi pun boleh. Itu Titi lah. Actually Titi apa untuk Jebat.net? Rasanya Titi tu banyak juga perkataan daripada grup lain pakai, community kereta pun pakai juga. Tapi saya suka perkataan Titi tu sebab dia simple lah. Bila sebut je Titi, diorang tahu itu berkumpul lah. Kumpul untuk sambil minum-minum ya. Itu bukan outing lah, beza dia kan. Duduk sambil kita bincang lah. Mungkin diorang bawa kamera bincang macam mana setting, macam mana membuat apa lagi aktiviti yang akan datang, macam itu. Bila mula-mula abang berkecimpung lah dalam ini Jebat community ni? Berapa tahun yang lepas? Okey, kalau atau belas tahun? Oh, tidaklah sampai belas, masih boleh kata 6-7 tahun begitulah. Tapi yang hangat itu mungkin yang ke 5 tahun macam itulah. Sebab masa itu kamera pun baru harga dia turun. Ya ke anda Masa tahu dia harga? memang turun sebab sangat murah. Jadi semua pun boleh beli. Jadi kemudian kalau dulu kita banding kamera SLR ni memang harga dia 10,000. Jadi filem pun mahal. Jadi orang jarang berminat dengan hobi fotografi ni. Dan lepas itu susah untuk kita kongsi gambar sebab kita kena cuci lagi kan. Macam tu. Itu salah satu. Tapi sekarang apabila dia jadi murah, di situlah mula dia. Kawan-kawan saya ni pun yang kebanyakannya baru beli kamera, jadi dia orang berkumpul dan berbincang. Jadi orang bilang kadang-kadang sharing is caring lah, macam tu. Jadi kongsi, kemudian kami try and error lah. Dan lepas itu kalau kami mau dapat satu benda yang lebih berharga, kami minta lah orang-orang yang berpengalaman untuk buat workshop. Macam tu. Di situlah mula dia kami kumpul.
jadi satu komuniti yang besar lah. Jebat.net bermula dengan hobi, dan dari hobi lah ianya semakin meluas dan berkembang terus. Okey, kalau tengok sekarang dorang punya komuniti besar sangat. Lepas ni kita mau tanya, adakah iuran dikenakan untuk siapa yang mau masuk dalam komuniti ini, mau jadi part of lah kan? Mau pegang tu tagline, aku bukan penerhaka. Kalau kamu rasa-rasa mau tanya apa-apa soalan kepada Abang Jebat ni, boleh ajukan soalan, dial kami 0884489996, bercakap secara terus bersama beliau. Ada rasa malu-malu sikit tu, boleh hantar SMS TPK jarak nama soalan ataupun apa perkongsian anda, hantar ke 32776. Betul kau yang kerja ni satu yang extravaganza, sangat menarik perhatian. Pegang kamera besar, wow, I suka kamera besar tu. Tahu Ya, tahu. Kita dengarkan Bang Face Extravaganza di Kru Pagi KKFM. Memang pun dengan kami, dan khususnya bukan berdua saja hari ini, tetapi ada ditemani seorang di konti. Macam tadi sudah kita war-warkan kehadiran Abang Jebat. Okey, pengasas Jebat.net Community. Okey. Tanyalah. Tanya lagi. Tanya. Jadi turn I ya. Okey. Sekarang ni Abang Jebat, kalau kita tengok bidang fotografi ni semakin meluas di Sabah, dan pastinya mula-mula pembabitan awal dalam bidang fotografi ni banyak orang bilang kekangan yang dihadapi. Jadi bagaimana agaknya penubuhan, mungkin cerita sedikit lah mengenai penubuhan Jebat.net di awal kemunculan komuniti ini. Bila kita mau mula tu memang banyak cabaran lah kan. Saya mula dulu dengan 4 orang kawan saya lah. 4 orang kawan saya masih bersahabat dengan kawan-kawan ini, dan kebanyakannya dalam itu cikgu lah. Cikgu Mujos, Uncle Tom dari Tuaran, kemudian seorang Cikgu Rosmat. Itulah pada mulanya kami. Kemudian ada seorang cikgu juga yang masih sampai sekarang, Dewi Kencana. Itu antara orang-orang lama yang support semasa kami bincang-bincang tentang Jebat.net. Dan tapi apabila sudah lama tu, dan kadang-kadang komitmen kita bertambah, jadi mereka pun bawa haluan masing-masing. Bukannya tidak ngam lah, tapi cuma masa itu kadang-kadang tidak. Kalau kami kerap berjumpa pada awal penubuhan tu, memang satu minggu tu 2-3 kali, satu bulan tu 4-5 kali titi. Sekarang tidak sudah. Sekarang kita faham sudah betul titi. Jadi kadang sekarang Jebat.net dia akan buat satu official titi dia, dan satu kali outing official dia. Sekali je, satu bulan. Satu bulan sekali? Sekali je. Sebab bukan kesibukan itu. Sebab kebanyakan sekarang ahli-ahli Jebat.net pun dia sibuk. Dia kadang dengan dia orang punya part time wedding, dengan part time kan, banyaklah kerja dia. Kalau abang boleh bagi tahu berapa total ataupun jumlah keseluruhan member yang join Jebat.net? Saya tak boleh cakap secara total, sebab kalau kami punya page tu hampir 3,000 lah kawan kan yang minat. Kemudian dalam ahli yang ada dalam Jebat.net community yang dalam Jebat.net-nya FB mau hampir 1,600. Tapi yang aktif tu bagi saya itulah yang paling berharga, yang aktif tu. Yang aktif tu mungkin dalam 200 to 150 lah. Banyak tu, ramai juga tu. Tapi kalau tengok yang 1,000 lebih tu memanglah agak sikit kan, banding yang 200 tu. Tapi kualiti tu yang penting Mazan. Mau tanya ni, mau join Jebat.net kan, adakah iuran dikenakan? Macam mana bang prosedur mau masuk ke sana? Siapa yang layak? Siapa yang kena ada layak? apa ni syarat-syarat tertentu kan dikenakan? Yang handsome cakap, yang cantik cakap. Kami ni kira cantik. Okey, mau masuk Jebat.net ni, dia kalau diri dia rasa hobi dia fotografi, join. Dia tidak kira lah dia buka studio ke, dan tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran. Sebab kami belum mendaftar dalam ROS. Dan untuk pengetahuan, Jebat.net baru saja selesai undang-undang untuk ROS. Ditubuhkan jadi klub. Jadi komuniti ni tidak ada kenakan bayaran apa-apa kepada ahlinya. Cuma kadang-kadang macam mana mau dapat baju. Itu ada syarat lah, itu ada syarat dia. Jadi kalau masuk terus dapat baju dan ahli-ahli kawan-kawan lama tak kenal pun tak boleh. Jadi syarat saya letakkan di situ 5 kali untuk kawasan Kota Kinabalu titi bersama kami supaya kami kenal, dan sekali untuk kawan yang berada di luar Kota Kinabalu. Contohnya macam di Sarawak ke Tawau ke, sekali cukuplah sebab dia jauh kan. Jadi kami kenal sekali, dan lepas itu dia akan boleh buat baju.
pasal baju tu penting kan. Kena bawa nama tu. Yes, dan dia bukan bayar dengan saya, bayar dengan kedai yang buat itu. Oh. Saya tidak kutip apa-apa duit iuran ke tidak. Oh, jadi macam selalu tea time kan dapat tea time lah Ya, tea time. Datang tu selalunya siapa yang bayar minum-minum tu? Itu pun dia orang juga bayar. Jadi kita tidak kutip. Jadi saya tidak mau Sendirian libatkan. berhad. Kita tidak. berhad lah. Yes. Walaupun Orang nama- bilang apa? Patak-patak. Yes, patak-patak. Jadi dia orang kutip sendiri supaya tidak libatkan wang. Kalau melibatkan wang ni takut kita akan banyak masalah walaupun sikit. Jadi saya tidak mau benda tu berlaku. Dan yang paling penting kami memang tidak kutip. Kecuali kalau ada pengendalian satu workshop sebab kita kena bagi tahulah maklum kepada ahli yang terlibat dalam workshop itu. Macam itu. Macam tu je lah. Tapi tak lah pergi, Betul. tak boleh. Dia dah lah kutip sedikit seorang. Kau ni ada Tidaklah. kau macam tu. Sebab kalau tengok juga Jebat.net ni sekarang semakin lama semakin ramai yang tahu sedar Makin kewujudan famous. famous kan. Mana lagi baju dia yang hitam putih macam yang abang Jebat pakai ni. Wow, very Merah the hitam. merah hitam putih ni salah. Very the orang bilang striking kan color dia. Jadi lepas ni kita akan tanya abang Jebat lagi tentang apa antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Jebat.net. Selama penubuhannya lah. Okey, ni Dan kita- tetamu kami orang bilang bukan cincai yo. Bila Jebat. off air dengar cerita orang ni kan, perjalanan orang bukan cincai sebenarnya. Kau ingat Okay. kau boleh kau buat macam diorang ni Zah? Buat satu komuniti kecil kan. Sekarang ni sudah berkembang. Kau dulu macam bersusah-susah dahulu tapi sekarang sudah bersenang-senang. Tidak mustahil sebab perjalanan orang pun begitu dari yang susah pergi kesenangan bang. Ya. Okey, kita mau tahu dan kongsi dengan semua pendengar-pendengar KKFM apa aktiviti yang Jebat.net sudah buat, yang akan buat. Okey, yang sudah buat tu kami sudah gerak. Saya sudah bawa Jebat.net ni dengan idea kawan-kawan juga ke Sandakan. Okey, Sandakan kami buat street fotografi sambil kami bertemu dengan sahabat-sahabat yang memang minat dengan yang sama tu lah, fotografi tu kan. Kemudian kami ke Keningau. Di Keningau pun kami jumpa juga kawan-kawan yang minat yang sama tu. Dan rasanya awal Januari 2011 kami ke Labuan. Nah, di sana tu pun yang kami dapat bertemu dengan kawan-kawan di Labuan seramai 80 orang lah, termasuk sahabat daripada Brunei turun, Candid Syndrome Brunei dan juga Unplanned Crew Brunei. Diorang turun sama-sama untuk support program. Dan alhamdulillah lah. Grup ini juga lah fotografi juga lah. Fotografi juga. Jadi semuanya pun memang di bawah hobi lah, hobi fotografi. Dan lepas itu kami terus geraklah, kami jalan, kami pergi Beaufort, kawan-kawan di Beaufort pun kami pergi, dan yang rasanya paling besar dan penghormatan daripada fotografi jalanan Malaysia lah, Jebat.net dijemput dan menjadi tetamu khas untuk program itu seramai hampir 300 orang di Stahil, Kuala Lumpur ataupun Bukit Bintang. Bukit Bintang. Ya, pada Julai yang lalu. Julai Dan baru-baru ni? Baru-baru ni. Dan kami hampir berapa orang ya? Ada lebih kurang 12 ke 10 orang yang mau membawa nama Jebat.net ke Stahil tu lah, bersama Chot. Chot tu dia legend untuk street fotografi lah. Wow, nama pun sudah Sudah seni hebat. sangat, seni sangat namanya. Okay. Jadi kemudian selepas daripada Stahil tu kami ke Melaka. Di sana kami jumpa Macha Farizal dan juga geng dia yang baru-baru ni keluar di TV3 berkaitan dengan impian tu. Jadi diorang sambut kami di Melaka dan dapatlah jumpa dengan rakan-rakan yang minat fotografi di Melaka masa itu. Dan memang kita pun dah sangka sambutan diorang begitu punya baik, dan saya pun ucap terima kasih dengan diorang punya layanan dengan kami lah, terutamanya itu. Dan saya juga ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat Jebat.net yang diorang memang semangat sangat kuat, tidak kira genre apa, walaupun diorang bukan street fotografi, tapi diorang join. Itu yang menyebabkan saya sangat respect lah. Walaupun diorang genre wedding, genre portrait, dia berbeza sebenarnya. Berbeza. Tapi dia boleh duduk join dan masih boleh kongsi sama dan boleh pergi. Dan yang paling latest ini adalah pada 24 hari bulan ni, Jebat.net akan bersama Saiful Nang. Oh, ini cukup Saiful terkenal. Nang ni di banyak Malaysia. juga orang tanya siapa Saiful Nang. Okey, cerita. Okey, nak ceritalah. Saiful Nang ni dia ambil gambar
angkasawan Kahwin, pertama tu lah yang Ya. kahwin tu. Itu dia official photographer untuk itulah. Jadi itu penanda ras dia lah. Jadi kalau orang nak kenal, kemudian dia juga dikenali sebagai jutawan fotografi untuk wedding fotografi. Jadi mau join kena cari Abang Jebat ataupun boleh terus nanti datang Promenade Hotel pada 24 hari bulan September, dan itu dikenakan yuran lah. Yuran sebanyak RM90 sahaja. Kalau mau banding dia punya harga tu memang sebenarnya lebih mahal. Jadi setakat ini saya tengok respon kawan-kawan ada lebih kurang 50 orang lah yang sudah memberi respon untuk hadir, dan saya harap dan masih boleh dan masih terbuka. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk kenal. Yang tu mesti jadi member dulu baru boleh Tak join perlu. atau tak perlu? Dia memang minat, Terbuka. memang dia rasa dia perlu ilmu tu datang. Dia tidak semestinya Jebat Donate. Jebat Donate cuma menganjurkan. Kami cuma menganjurkan. Mungkin Abang boleh cerita apa antara pengisian yang akan ada waktu workshop tu nanti dengan Saiful Nam? Okey, Saiful Nam sudah datang ke Kota Kinabalu sebanyak 2 kali. Kali ini dia bercerita tentang teknikal. Jadi dia punya tagline tu, lihat cara SN, shoot cara SN, editing cara SN. Saiful Nam, ya? Saiful Nam, ya. Jadi sebelum ni dia banyak bercakap, tapi kali ini dia akan banyak guna teknikal. Dan dia akan tunjukkan lah. Jadi dia more tu teknikal. Banyak orang tanya saya, apa dia punya pengisian? Kalau biasa-biasa saja boleh cari di YouTube. Jangan ada pemikiran macam itu. Jumpa Saiful dengan kita ada guru, dengan tidak ada guru berbeza. Berbeza, betul. Bercakap sangat-sangat berbeza. Kita kena ada satu orang yang bagi tahu kita. Tidak ada guru ni belajar dengan malas-malas cakap. Inilah kalau mau cakap pasal bidang fotografi ni kan, dia ada beberapa istilah yang boleh kita kaitkan. Satu, kesungguhan, Betul. selain daripada minat. Ya. Perkongsian juga antara yang penting. Jadi lepas ni kita akan tanya Abang Jebat dengan lebih lanjut lagi tentang 3 benda itu. Betul. Itu bagi. Okay kan, orang yang luar biasa hari ini, pengasas Jebat.net Community Abang Jebat. Kalau tengok Zai, ini hanyalah kerja sampingan beliau. Minat, kerana minat. Dan juga kesungguhan untuk membuat perkongsian, mengadakan perkongsian bersama adik-adik yang baru ingin mencubakan diri dalam bidang fotografi ini. Jadi bila bercakap tentang 3 aspek nih, minat, kesungguhan dan juga perkongsian, apa yang Abang Jebat boleh kongsikan dengan kami di sini? Minat minat, perkongsian, Dan juga kesungguhan. kesungguhan. Ini semua ini penting lah, Bobby. Kalau kita buat satu benda pun kan macam apa saja minat lah. Apa saja minat, kalau kita minat main golf ke, kita minat menyanyi pun dia kena ada komitmen. Lepas itu dia kena ada attitude dan dia kena kongsi. Fotografi ni kalau tak boleh kita pergi workshop, lepas itu kita tidak kongsi. Sebab kalau kita tidak kongsi atau tidak ajar, kita lupa. Jadi bila itu sebab kita kena buat satu sharing itulah, perkongsian. Jadi perkongsian itu penting, tapi tak boleh lah kita kenal orang-orang yang mau benda yang kita mau itu kan, lepas tu dia lari pun itu ada. Itu mesti ada. Itu memang ada sebab dalam memang ada. Kita akan kenal itu orang-orang tu. Tapi bagi saya, bagi Abang Jebat, kita lihat daripada sudut positif. Dalam satu gambar dia ada warna merah, warna pink, warna kuning yang kita tidak minat. Tapi itulah gambar. Jadi perjalanan kita dalam fotografi dia mesti ada itu. Dan dalam fotografi mesti ada kesungguhan lah. Kesungguhan sebab makin tinggi pokok makin kuat angin. Itu saya dapat daripada seorang makcik nasihat pada saya. Makcik? Makcik di Tuaran juga. Saya pegang tu, dia kata Jebat, makin tinggi kita ni, makin besar nama kita, makin kuat cabaran yang kita Macam Obi lah bang dia. Ya, Ibu dapat tentu. tinggi pun. Okey. Itu. Jadi sharing tu satu yang kita kongsi tu, satu kita akan dapat dunia dan akhirat lah. Kan ilmu tu kita dapat kongsi, dan jangan simpan lah. Kalau kita makin simpan sebenarnya makin tumpul. Tapi kita tengok juga orang yang kita kongsi. Sebab sebagai seorang guru, dan saya dididik menjadi seorang guru, dalam satu kelas mesti ada murid yang bagus. Mesti ada murid yang tidak baik. Jadi kita yang sebenarnya kena terima, dan apa yang ada dengan kita tu pun balik bukan kita punya. Apa yang kita nak bangga. Lebih bagus kita duduk bersama dalam minat yang sama, dalam kerja yang sama ni, kita duduk sama-sama, kita buat satu benda yang lebih positif. Itulah 3K lah pula. 3 benda yang dikongsikan. Obi terus berubah. Macam dengar apa ni, satu motivasi pagi. Cikgu. Anggaplah dia seorang cikgu. Okey bang, cerita pasal Brunei dan Jakarta.
Apa tu? Ya. Apa tu Europe, Jakarta dan Brunei ni apa ni? Ada Okey, sesuatu. Brunei ni dicetuskan idea oleh seorang kawan saya juga, cikgu juga, Cikgu Suri Aziz, dan juga Cikgu Dewi Kencana yang diorang juga bagi support untuk ke Brunei. Kali pertama kami ke Brunei. Dan di sana saya bertemu dengan seorang profesional fotografer Brunei, Ahim Rani lah. Situlah kali pertama saya jumpa. Selama ini tengok di YouTube saja. Abang yang mengikuti dia lah. Ya, memang mengikuti sebab dia adalah rakan rapat Saifunang. Ah. Candid Syndrome Brunei lah diorang. Jadi diorang punya nama dan diorang punya jalan itu sudah kukuh untuk kita lihat sebagai cara kita belajar lah tengok macam mana diorang buat. Dan bila sampai sana, kami lebih kurang 7 orang. Seorang sahabat saya di Labuan, Just freestyler juga datang. Ya, 7 orang, saya tidak berapa ingat sudah. Tapi ada gambar. Tapi dia orang yang datang dan kami disambut dengan begitu baik. Kami pergi naik bas. Kami cari pengalaman untuk naik bas daripada Kota Kinabalu ke Brunei. Backpacker sangat. Memang. Jadi pengalaman itu kami tidak boleh ulang. Jadi dan kemudian bajet yang kami gunakan memang rendah. Bukan untuk pergi membeli belah, tapi untuk dapatkan sekeping gambar yang tidak boleh kami ulang lagi. Ya, malas cakap sama orang berpengalaman yang baru. Gigit-gigit dah hati ni kan. Selepas Brunei abang pergi Jakarta, akan ke Jakarta ya? Kami akan ke Jakarta seramai 10 orang. Bila ya Mas? Pada 3 hari bulan 6 Disember. 3 dan 6 hari bulan Disember 2011. Yang hari tu pergi pergi Brunei tu bila? Pergi Brunei itu saya tak ingat lah. Last year? Saya tak ingat. Mungkin lah. Tapi memang sudah ke Brunei. Dan kawan-kawan di Brunei pun panggil lagi untuk bulan Oktober ni untuk bersama dia orang untuk street fotografi bersama fotografi jalanan Brunei. Okey, sabar dulu ya orang Brunei sebab ada orang mau pergi Jakarta dulu. Selepas ke Jakarta kabarnya ke Europe. Ya, Europe tu itu rancangan saya pada 2012 nanti Okey. di hujung tahun. Jadi di sana saya bertemu dengan seorang kawan juga dalam komuniti Jebat.net yang bertugas sebagai anggota tentera. Jadi dia punya ibu ada di sana. Dan itu salah satu yang saya rasa itu Allah jugalah segala-galanya yang mengizinkan saya dapat jumpa itu semua. Dan saya cadang akan bawa nama Jebat.net ke Jakarta, ke Europe pula, insyaAllah. Okey, itu yang terbaik buat Jebat juga sebab menjadi pelopor sebenarnya dalam bidang fotografi di Sabah. Dan selepas ini mungkin boleh tanya juga dengan Abang Jebat tentang pandangan beliau terhadap industri fotografi di Sabah. Bagaimana beliau melihat? Macam mana kan? Macam mana orang-orang di sini ni ambil gambar ke? Abang komen selepas ini, okey? Dikira bagi. Kan lebih baik. Betul Nara. So, saya tua sekarang ni. Dia Jebat dah tua. Betul. Okey, jadi mungkin Abang Jebat boleh sentuh sikit tentang pandangan Abang Jebat secara peribadi tentang bidang fotografi di Sabah ni. Bagaimana, sejauh mana perkembangannya? Okey, kalau tengok dia punya industri ni kan memang hebat lah sekarang sebab digital kan. Betul. Lagi satu dia murah. Dan itulah sebab saya selalu bagi nasihat kepada orang-orang yang ada part time job ni. Satu, kita kena hormat orang yang full time lah. Itu kita kena hormat. Sebab kita duduk juga di bawah kasut dia orang. Kita lihat juga dia orang punya rezeki sumber itu daripada fotografi saja. Seandainya kita ni ada kerja lain, ada part time lain, dan sebab dia akan melibatkan harga sebenarnya. Harga. Jadi bila harga itu terlalu rendah, jadi kualiti itu kurang. Jadi dia sebenarnya akan merosakkan fotografi. Fotografi ni seni. Jadi kalau benda tu diletakkan begitu, jadi kita orang-orang yang ada studio, ada yang full time fotografi kerja ni, dia tidak akan hormat dengan kita yang main hobi ni. Nah, tapi dalam masa yang sama orang kita kena faham juga. Kami ni hobi. Hobi kalau untuk cari macam mana apa benda yang kita jadikan dia sebagai satu benda yang sumber rezeki tu, saya rasa tu kita kena hormat juga orang-orang yang full time tu ya. Ya, menghormati orang lain. Ya, kalau ada rasanya bagus, kalau tidak ada rasanya kita ada kerja. Kita ada tugas ya. Kita kena tumpukan tugas kita yang utama. Dan sebab saya bercakap dari sudut konteks hobi. Dan rasanya hobi itu kadang-kadang pelanggan ni dia tidak kira kau pandai, asal cantik, dia ambil. Tapi dalam masa yang sama kita kena
jangan terlampau jatuhkan harga lah, itulah. Itu salah satu isu yang menyebabkan dia jadi sangat sensitif. Sangat sensitif sebenarnya. Jadi nanti orang yang full time pun tak mau kawan kita. Jadi itu akan jadi inilah. Jadi kita kena tengok banyak sudut lah juga. Itu sebagai saya lah, sebab industri dia sebab kamera murah, kan? Dia murah sangat, memang murah sangat. Jadi budak sekolah pun boleh pakai sekarang. Betul. Budak sekolah pun ada. Jadi dalam Jebat.net itu ada budak yang tingkatan 1, tingkatan 2. Dia orang ada gambar, dan bayangkanlah budak tingkatan 2 ni, dia orang punya gambar nanti selepas dia orang sudah keluar, dan kita kena akui bahawa dia orang mungkin lebih hebat dari kita. Masih jauh dari orang, dan orang punya ilmu tu mungkin lebih banyak dan pengalaman tu. Yes, itu. Okey, selepas ni ada satu talk lagi kita mau cerita dengan Abang Jebat sebelum kita akhiri. Macam dah cukup bang, macam dah cukup 1 jam. Datang lagi lain kali lah. Ya, lain kali kami datang satu grup lah. Okey, dengarkan dulu SC12 Aku Padamu di Grup Pagi. KKF. Harapan tu besar lah. Memang macam Obi pernah tanya di TBI juga kan. Jadi kan. Jadi harapan tu besar. Jadi saya tidak anggap bahawa Jebat.net ni the only one community di Sabah. Banyak komuniti lain. Jadi tujuan saya tu memberi impak positif supaya komuniti lain tu dia positif untuk lihat apa yang Jebat.net buat. Kalau kami boleh buat, dan rasanya sahabat-sahabat yang berada di komuniti lain tu mungkin lebih baik boleh buat. Dan dalam kita boleh buat itu, kita boleh duduk sama-sama dalam satu rumpun fotografi. Cara untuk menghubungi Jebat.net bagaimana? Okey, untuk hubungi Jebat.net boleh ke portal kami www.jebat.net ataupun cari FB kami Jebat.net Fotografi Community. Kami ada di sana. Banyak sahabat-sahabat Jebat.net ada di sana, dan boleh cari dia orang lah. Itulah harapan saya untuk kurang-kurangnya memberikan sedikit impak positif. Ilmu lah yang penting. Ya, ilmu lah. Kalaupun bukan ilmu fotografi, ilmu lain. Ilmu dalam bidang IT mana tahu? Apa tahu pasal ilmu hitam? Walaupun baju hitam. Okey bang, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, serba sedikit Zah dan Obi juga dapat ilmu lah. Walaupun kami dah berapa pandai fotografi ni. Tapi yang penting bidang fotografi sebenarnya semakin meluas di negara kita ni, dan di Sabah tidak terkecuali, dan diharapkan selepas ini lagi ramai anak-anak muda yang mau masuk dalam bidang ni boleh belajar dari Jebat.net, Abang Jebat sendiri. Dan mungkin boleh ramai lagi yang masuk ataupun join dan Jebat.net community kan bang. Semoga sukses selalu ya bang. Ya, sampai bila-bila ya bang. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih bang. Okey, terima kasih juga kepada semua yang sudah pun hantar SMS, yang mendengarkan kami dari awal pagi 6 hingga 10 pagi ini. Nantikan esok sempurna Hari Malaysia, Obi akan ke udara secara live. Untuk anda semua, khususnya yang sukakan Kru Pagi, selalu mendengarkan kami. Dan selepas ini ada Zone Campus menanti anda, AJ. Sudah kembali ke tanah kita Sabah. Okey, teruskan dengan KKFM, bukan sekadar music. Bye-bye.